faham dah apa itu piktograf apa semua. Okey, itu maksud cikgu. Maksudnya tajuk ni sesuai untuk tahun 4, 5 dan 6. Okey, topik yang cikgu akan bincangkan ialah bina piktograf ya. Okey, sebelum kita nak bina piktograf tu, kita kena faham dulu garis mengufuk. Garis mengufuk ataupun paksi mengufuk ni. Yang ni cara kita nak ingat ialah ingat palang touch angle sebelum bayatul. Okey kan, senang kan nak ingat. Okey, kemudian paksi mencancang ataupun garis mencancang. Ingat palang touch angle selepas bayatul. Okey, senang sangat. Okey, kemudian untuk tajuk ni juga kena faham dulu konsep laju dan baris. Cara nak ingat dia, ingat kedudukan dalam kelas. Okey, kedudukan kamu dalam kelas tu. Kalau ni meja guru, yang ni cikgu ambil sikit sajalah, contoh saja. Okey, meja guru. Bermula dari meja guru tu, kalau di sini ialah laju ya, kita panggil laju. Jangan tertukar dengan baris. Sini laju 1, laju 2. Kalau ada lagi laju 3, laju 4, laju 5 ya. Okey, untuk baris pula. Baris bermula dari sini ya. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5 dan seterusnya. Okey, jelas ya. Okey, apa maksud piktograf ni? Piktograf ni, cara nak ingat dia. Okey, ingat macam ni je. Piktograf ni ialah carta gambar atau simbol. Gambar yang macam mana? Gambar yang dinyatakan dalam soalan lah. Kalau soalan suruh lukis gambar orang. Okey, contoh gambar orang. Okey, ikut lukis macam ni lah. Kalau soalan suruh lukis bulat, suruh lukis segitiga. Okey, ikut je soalan. Kalau soalan tak bagi simbol macam mana, ikut suka kita nak tulis, nak lukis simbol macam mana. Okey, seterusnya cara nak ingat piktograf ialah nombor. Piktograf ialah nombor ataupun angka ditukarkan kepada simbol. Okey, contoh macam mana ni? Maksud piktograf kita nak bagi ingat ni. Okey. Maksudnya contoh satu simbol simbol segi empat sama ni bersamaan dengan 5 orang. Okey. Ataupun satu segitiga bersamaan dengan 10 biji Okey, 10 biji contoh. Okey, macam inilah maksudnya piktograf ni ialah simbol. Kita nak tukarkan nombor tu jadi simbol. Ni yang cikgu tulis ni. Nombor tukar kepada simbol. Nombor tadi, soalan dalam bentuk nombor tukar kepada simbol. Simbol tu kalau tak dinyatakan dalam soalan, ikut suka kita nak lukis simbol macam mana. Okey, berapa jumlah simbol? Okey, bergantung kepada soalan lah. Okey, kalau soalan tu nyatakan satu simbol mewakili berapa-berapa. Satu simbol mewakili 10 orang. Satu simbol mewakili 20 orang. Dia akan nyatakan dalam soalan. Kalau soalan tak nyatakan, kita kena pemudahkan sendirilah, cari simbol yang sama. Okey, cari simbol yang senang untuk kita lukis. Jangan banyak sangat simbol. Takkan simbol sampai 20 simbol, tak sesuai ya. Simbol tu biasanya bawah 15 simbol. Okey. Okey, seterusnya soalan. Sekiranya soalan tak nyatakan simbol. Banyak mana simbol yang dia nak, dia tak nyatakan. Maksudnya ikut suka kita nak lukis simbol berapa. Okey, tengok bahagian sebelah ni. Banyak simbol kan. Tengok bahagian sebelah kanan ni, sikit je simbol dia. Yang mana yang betul sebenarnya? Okey, sebenarnya soalan macam ni, yang ni betul, yang ni pun betul. Tapi kalau boleh, kita bila buat piktograf tu, kita cari soalan simbol yang sikit saja. Maksudnya walaupun ni betul, yang ni pun betul, kiri kanan betul, dua betul, tapi paling tepat ialah yang ni ya. Kita kurangkan jumlah simbol tu. Okey, jelas maksud cikgu. Yang ni pun betul, tapi lebih tepat yang ni, bahagian sebelah kanan ni. Okey. Okey, kita tengok langkah yang pertama, muka surat 237 tu. Okey, kumpulkan data permainan yang digemari oleh kawan-kawan dalam jadual. Okey, kita kumpulkan macam ni, buat jadual. Permainan bilangan murid, catur 10 orang, badminton 12, tenis 15, pingpong 8. Okey, kamu nampak dah sini, ni dalam bentuk jumlah
orang, jumlah murid. Jadi apa maksud piktograf tu? Kita nak tukarkan yang ni lah, bentuk nombor ni tukar kepada simbol. Okey. Okey, tadi tengok langkah yang kedua, lukis 2 lajur dan 4 baris. Okey, tadi cikgu dah jelaskan dah mana lajur, mana baris. Untuk membina piktograf mengufuk, tulis nama permainan dalam lajur pertama. Okey, mengufuk pun cikgu dah jelaskan tadi, palang atas angle mengufuk dan mencancang ya. Okey, jadi kita buat jadual. Tu buat jadual macam ni, catur. Mengufuk maksudnya dari kiri ke kanan macam ni ya, mengufuk. Okey, catur mengufuk. Kalau mencancang, catur ni berada kat bawah ni. Badminton di bawah, tenis di bawah ni, pingpong di bawah ni. Okey. Beza yang tu saja. Okey, tengok lajur dia kata tulis nama permainan dalam lajur pertama. Okey, ni lajur pertama, ini lajur kedua Lajur kedua jumlah murid ya. Okey, langkah ketiga, tentukan bilangan murid yang diwakili oleh satu simbol. Gunakan, okey, gambar ni simbol orang ni mewakili 2 orang murid. Okey, maksudnya macam mana? Maksudnya satu simbol ni, satu simbol sama dengan 2 orang. Okey, satu simbol 2 orang. Maksudnya yang 10 orang tadi kena bahagi 2 lah. Kena bahagi 2 sama dengan 5. 5 ni 5 apa? 5 ni 5 simbol. 5 simbol orang ni. Okey, jadi dah bahagi 2 semua. 10 bagi 2, 5. 5 simbol ni. Badminton 12 bagi 2, 6 simbol. Tenis 15 bahagi 2, 7.5 simbol. Okey. 7.5 ni maksudnya satu gambar tu, satu simbol lagi tu separuh saja. Separuh saja sebab dia 0.5 ya, separuh. Okey, pingpong 8 bahagi 2, 4 simbol ni ya. Okey, maksudnya tadi fahamlah kan konsep piktograf tu, kita nak ubah daripada nombor ni, angka ni kepada berapa jumlah simbol yang kita kena letakkan. Okey, tengok langkah keempat, lukis bilangan simbol mengikut pengiraan D3. Okey, yang tadi pengiraan D3 tadi, catur jadi 5 simbol, 5, 6, 7.5, 4. Okey, jadi kita kena lukislah simbol tadi. Catur ni ada 5 simbol, badminton 6, tenis 7.5, pingpong 4. Okey, tenis ni 7.5. Nampak ni 7 orang, 14 kan? 7 kali 2, 14. Okey, yang ni setengah. Jadi 15. Okey, yang ni cikgu belum lukis lagi. Jadi lukislah sini setengah. Setengah. Okey. Setengah saja. Okey, kemudian kena tulis petunjuk dia. Satu simbol ni mewakili 2 orang. Langkah kelima, jangan lupa tulis tajuk. Tajuknya permainan yang digemari. Okey. Permainan yang digemari. Okey, yang ni tenis cikgu tak lukis lagi, separuh saja tenis ni 7.5 ni. Okey. 7 yang ni separuh. Okey. Okey, nombor 6, langkah ke-6, hasil piktograf. Okey, kena ada tajuk permainan yang digemari. Okey, yang ni jumlah simbol yang kita lukis tadi, tenis 7.5 ni ya. Okey, pingpong 4 orang. Okey, kemudian ada petunjuk di bawah, satu simbol mewakili 2 orang. Okey. Jelas ya? Okey, kita review balik. Okey, yang ni piktograf bentuk apa? Bentuk mengufuk. Kita tengok mengufuk macam ni ya. Mengufuk. Okey, palang touch angle sebelum bayar tol. Seterusnya, okey, data pada muka surat 237 juga boleh digambarkan dengan piktograf mencancang seperti gambar di sebelah. Okey, yang ni contoh daripada data tadi kita ubah kepada piktograf mencancang. Okey, tengok. Kalau tadi catur berada di sini, badminton di sini, tenis di sini, pingpong di sini kan. Okey, jadi mencancang ni kita ubahlah bentuk macam mana? Bentuk mencancang, palang touch angle selepas bayar tol. Bentuk macam ni ya. Nombor tu. Okey. Kita ubah jadi simbol, jadi bentuk macam ni. Okey, jelas? Okey, kita tengok contoh soalan cerdas minda muka surat 237.
Okey, baca soalan. Jadual menunjukkan bilangan ahli bagi kelab bahasa Malaysia dan matematik. Okey, ini bahasa Malaysia 90 orang, matematik 80 orang. Murid ahli kelab Sekolah Kebangsaan Mawar. Okey, kemudian jumlah ahli kelab bahasa Inggeris dan muzik ialah 210 orang. Okey, kita kena bulatkan kata kunci kita. Okey, bahasa Inggeris dan muzik ialah 210 orang. Okey, ini kata kunci dia. Kemudian bilangan ahli kelab muzik adalah 2 kali bilangan ahli kelab bahasa Inggeris. Okey. Bilangan ahli, mana kata kunci dia? Bilangan ahli kelab muzik, okey, adalah 2 kali. Apa maksud 2 kali ni? Maksudnya 2 kali lah. Kali 2 lah. Okey. 2 kali maksudnya kali 2. Bilangan ahli kelab bahasa Inggeris. Okey. Maksudnya muzik ke bahasa Inggeris yang ramai? Kita tengok kejap lagi ya. Okey, kemudian bina piktograf bagi data ini. Bina piktograf. Dia ada nyatakan tak mengufuk atau mencancang? Tak kan? Okey, jadi lebih senang lukis mengufuk lah. Kemudian dia ada nyatakan tak berapa petunjuk dia? Ada tak petunjuk dia? Berapa jumlah simbol? Tak kan? Jadi kita kena pandai-pandai sendirilah pilih. Okey, berdasarkan data yang diberi tadi, dia nyatakan dah jumlah ahli kelab bahasa Inggeris dan muzik ialah 210 orang. Jadi kita guna kaedah ni, kaedah kotak ya. 210 orang. Guna kotak, yang ni muzik, ni BI. Okey. Buat 2 kotak, muzik dan BI, jumlahnya seramai 210 orang. Okey. Okey, kemudian data yang diberi tadi, bilangan ahli kelab muzik adalah 2 kali bilangan ahli kelab bahasa Inggeris. Maksudnya macam mana? Muzik sama dengan 2 kali BI. Cikgu ambil contoh. Kalau BI 1 kali, muziknya sama dengan 2 kali 1. BI 1 kali ya. Sama dengan 2. Kalau BI-nya 3 kali contoh. 3 kali. BI 3 kali, maksudnya muziknya sama dengan 6. Okey, maksudnya yang mana banyak? Muzik lah banyak. Betul tak? Okey. Jadi, untuk soalan ni kita gunakan kaedah kotak saja. Kaedah kotak saja. Bilangan ahli kelab muzik adalah 2 kali bilangan ahli kelab bahasa Inggeris. Muzik 2 kali. Okey. Maksudnya sekarang ni, muzik 2 kali. Macam mana? Guna kotak. Okey, buat kotak je. Sama besar. Okey. Potong sini ya. Ni muzik. Ni BI. Okey. Muziknya 2 kali BI. Okey. Dia nyatakan macam mana? Okey, maksudnya muzik ni sama dengan 2 kali BI. BI ni 2 kali. Okey. Muzik ni adalah 2 kali BI. Jadi sekarang ni, sini BI 2 kali kan? Muzik. Ni still BI. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Dia kata, muzik adalah 2 kali BI. Bawah muzik tu letak 2 kali BI lah. 2 kali. Sini kekalkan BI. Okey? Jelas ya? Okey, jadi sekarang ni ada berapa kotak semua? 1, 2, 3. 3 kotak semua kan? Okey, ada 3 kotak semua. Jumlah semua tu 210 orang. Jadi, kita kena bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 3 lah. 3 kotak tadi. 1, 2, 3. Jadi 210 orang bahagi dengan 3. Jadi 7 kali 3, 21. Bagi kosong. Buat turun kosong, kosong. Okey, jadi satu kotak bersamaan dengan sini 70, sini 70, sini 70. Okey, kemudian tukarkan balik. Okey, tukarkan balik yang ni yang ni adalah asalnya muzik, betul tak? Yang ni adalah BI kan. Jadi muziknya sama dengan berapa sekarang ni? 70 tambah 70, 140. BI sama dengan 70. Okey. Jadi dah jelas dah. Muzik 140, BI sama dengan 70. Okey. Okey, sekarang ni kita dah dapat dah
jumlah semua BM 90, BI 70, Mac 80, Music 40. Jadi sekarang ni kita nak ubah kepada simbol lah. Kita nak buat simbol piktograf tu lah. Jadi sekarang ni takkan nak lukis BM ni 90 gambar. Okey, contoh kita nak ambil gambar kotak 4 segi ni. Segi 4 sama. Jadi takkan nak lukis 90. Yang ni pentingnya piktograf yang kita nak belajar piktograf tadi. Okey, jadi kamu nampak sekarang ni cara mudah kita nak ingat. Nampak kosong semua kan? Kosong semua. Jadi maksudnya kena bahagi berapa? Kena bahagi dengan 10. Semua bahagi 10. Okey, bahagi dengan 10. Jadi sekarang ni potong saja kosong BM 90 bahagi 10 sama dengan 9. BI sama dengan 7. Math sama dengan 8. Music sama dengan 14. 9 ni 9 apa? 9 simbol lah. 9 simbol ni kita ambil guna segi 4 sama lah, senang. Okey, kemudian petunjuk. Kita kena tulis apa petunjuk kejap lagi. Petunjuk sama dengan kotak ni, segi 4 sama ni sama dengan 10 orang. Mewakili 10 orang. Okey. Okey, jadi seterusnya kita buatlah piktograf kita. Okey, piktograf kita berdasarkan data yang kita cari tadi. BM 9 simbol, BI 7, Mac 8, Music 14. Okey. Ini bentuk piktograf mengufuk ya. Okey. Jangan lupa kena tulis tajuk dia, ahli kelab Sekolah Kebangsaan Mawar. Kemudian petunjuk dia satu gambar, satu simbol segi 4 sama ni mewakili 10 orang. Okey. Clear. Okey, seterusnya contoh soalan celik minda muka surat 237 juga. Jadual di bawah menunjukkan bilangan peserta dalam kejohanan olahraga peringkat zon daripada 5 buah sekolah. Sekolah A, B, C, D, E. Okey, bilangan peserta sekolah A 16, B 12, C 12, D 8, E 20 orang. Okey, kemudian soalan nyatakan bina piktograf. Okey, soalan suruh bina piktograf. Okey, dia nyatakan tak piktograf mengufuk mencancang. Okey, kalau cikgu lebih senang, kalau tak nyatakan kita lukis mengufuk lah, lagi senang. Okey, kemudian gunakan petunjuk yang sesuai. Petunjuk untuk mewakili bilangan peserta. So ikut suka kita je nak pilih petunjuk berapa orang. Okey. Jangan lupa tulis tajuk. Tajuk bagi piktograf kamu. Okey, kita bulatkan kata kunci yang ada sekarang ni. Apa dia kata kunci dia? Gunakan petunjuk yang sesuai. Okey. Kemudian tulis tajuk. Okey. Tulis tajuk ya. Okey, itu kata kunci dia. Tajuknya yang mana? Okey, yang ni tajuk dia. Semua dah diberikan dah. Okey, bilangan peserta dalam kejohanan olahraga peringkat zon. Okey, cukuplah. Kita dah bulatkan semua kata kunci ataupun gariskan kata kunci. Jadi sekarang ni berapa simbol yang kita nak ambil? Okey, sekarang ni kita gunakan simbol. Dia tak nyatakan simbol apa. Jadi kita buat simbol bulat lah, senang bulat mewakili berapa-berapa. Okey, cuba kita bahagi yang ni. Cuba kita bahagi 16 bahagi 2, dapat tak? Cuba bahagi 2. Okey, dapat ya. Okey, selain daripada 2, 16 juga boleh bahagi dengan 4, betul tak? Kita nak buat yang mana? Nak bahagi 2 pun boleh. Okey, kalau bahagi 2, A akan jadi 16 bahagi 2 sama dengan 8. Okey, 16 bahagi 2, 8. B akan jadi 6. C 12 bagi 2, 6 juga. D 8 bagi 2, 4. E 20 bagi 2 sama dengan 10. 10 apa tu? Okey, 10 simbol bulat lah. Kita nak ambil simbol bulat tadi kan. Okey, 6. Ni bukan kosong ni simbol. Okey. Jadi kita buat piktograf.
Okey, jadi sekolah tadi, sekolah A ada 8 simbol. B 6, 6, 4. Sekolah A ada 10 simbol. Okey, kita ambil simbol. Okey, bilangan peserta, jangan lupa tajuk. Petunjuk, satu simbol mewakili 2 peserta. Okey, jadi lengkap lah. Yang ni kalau kita ambil satu simbol mewakili 2 peserta. Jadi jawapannya yang ni betul lah. Untuk yang ni. Okey, katakanlah kita tengok simbol tadi agak banyak sampai 10 simbol. Kita tak mau bahagi 2. Maksudnya satu simbol bukan 2 orang. Kita tengok sini. Boleh bahagi dengan berapa ni? Maksudnya boleh bahagi dengan 4. Betul tak? Maksudnya satu simbol sama dengan 4 peserta. 4 peserta. Okey, maksudnya A akan jadi berapa orang? A akan jadi 16 bahagi dengan 4. 16 bahagi dengan 4 sama dengan 4. Betul lah. Jadi A sini sama dengan 4 orang. Bahagi dengan 4 ya. B sama dengan 12 bahagi 4 sama dengan 3. C 12 bahagi 4 sama dengan 3 juga. D 8 bahagi 4 sama dengan 2. E 20 bahagi 4 sama dengan 5. Okey. Jadi sekarang ni jumlah simbol ya. Jumlah simbol 4 ni 4 apa? 4 simbol lah. 4 simbol ni ya. Simbol bulat ni. Okey. Okey, jadi kita dapat tadi bila kita bahagi dengan 4, A dapat 4 simbol lah. A dapat 4 simbol. Simbol inilah. Simbol purple ni. B 3, 3, 2, 5. Okey, jadi kita lukis balik di sini. 4, 3, 3, 2, 5. Okey, bilangan peserta sekolah A. A, B, C, D, E. Okey, jangan lupa tulis tajuk. Ini tajuk. Bilangan peserta olahraga, kejuaraan olahraga peringkat zon. Okey, kemudian petunjuk dia. Satu simbol ni. Simbol bulat purple ni mewakili 4 orang peserta. Jadi, kalau kita bahagi 2 pun betul tadi. Yang tadi ya. Okey, yang ni kita bahagi 4 pun betul lah. Okey, dua-dua betul. Okey, kalau dah faham, kita cuba buat latihan 2 soalan saja. Okey. Jadual menunjukkan bilangan buku yang dibaca oleh 4 orang murid dalam masa sebulan semasa cuti PKPB. Ini soalan cikgu reka sendiri. Okey, bina piktograf bagi data ini. Dinyatakan tak mengufuk atau mencancang. Jadi sendiri pilih mah. Okey, petunjuk satu kotak ni, segi 4 sama ni mewakili 10 buah buku. Okey, jadi boleh cuba buat lah. Boleh pause video ni. Cikgu akan bagi jawapan. Okey, kemudian latihan yang kedua. Jadual menunjukkan bilangan buah langsat. Okey, yang dipetik dari dusun oleh 5 orang sahabat. Bina piktograf. Dia tak nyatakan mengufuk atau mencancang. Sendiri pilih mah. Okey, kemudian ada petunjuk tak berapa simbol berapa? Tak ada kan? Okey. Ini pun sendiri bahagi mah. Okey. Boleh pause video dan cikgu akan bagi jawapan, tengok siapa yang betul. Okey. Ini jawapannya. Okey, boleh cek jawapannya. Siapa yang ada betul ni dia terror lah mate untuk tajuk ni. Tajuk ni saja. Okey, ini jawapan yang kedua. Okey, itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Okey, jumpa lagi di lain episod. Sekian, terima kasih.